TV KPM. Aduh, geram betul lah dengan member ni. Kenapa dia orang pula yang dapat ni? Aku patutnya yang terpilih. Aduh, geram betul. Seronoknya dapat tengok dia hari ni. Rasa nak berkenalan dengan dia lah nanti. Saudara, apa nampak seronok sangat tu? Aiman pula nampak macam marah-marah ni. Kenapa sebenarnya ni? Aduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera diucapkan kepada seluruh penonton Didik TV KPM. Anda bersama saya, Aiman Sufian Azman. Pada hari ini kita nak belajar satu mata pelajaran berkaitan dengan pendidikan kesihatan tahunan. Tapi sebelum tu, apa khabar murid-murid sekalian? Semuanya dalam keadaan baik, sihat-sihat, sejahtera? Baik. Bila sebut tentang kesihatan, kita terus ingat kepada guru kita iaitu Cikgu Muhammad Zul Hazmi. Cikgu, apa khabar? Sehat, Alhamdulillah. Aiman, apa khabar? Sehat? Baik, Alhamdulillah. Kita tarik nafas dulu. Okey, agar semuanya sihat-sihat, sejahtera. Baik, Cikgu. Pada hari ini, apakah topik yang akan kita bincang pada hari ini, Cikgu? Terima kasih kepada Aiman. Hari ini Cikgu akan bawa satu topik berkaitan dengan diriku seadanya, remaja bertuah. Wow. Dan saya yakin cikgu di rumah sana adalah remaja-remaja bertuah yang bersama dengan kita pada hari ini, dan ada juga remaja-remaja bertuah yang bersama dengan kita pada hari ini, cikgu. Betul, Man. Betul. Boleh cikgu kenalkan remaja-remaja bertuah tersebut? Okey. Hari ini bersama-sama juga dengan kita ada anak-anak kita yang berada di atas talian ketika ini. Hai, lambai semuanya. Hai, Assalamualaikum. Salam sejahtera. Jadi, jom kita berkenalan dengan mereka, Aiman, boleh? Boleh, cikgu. Okey, kita persilakan. Silakan adik Mangales. Silakan. Selamat sejahtera. Hai, nama saya Mangales Feri, anak perempuan mahasiswa. Saya dari Sekolah Kebangsaan Medini Johor. Hai cikgu dan kawan-kawan semua. Hai. Bagus, Mangales. Ceria pada hari ini. Seterusnya, kita persilakan daripada... nampak macam senyum manis tu, adik Nuha. Silakan. Okey, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nama saya Nuha Ajira binti Paramaswira LS Azmi dari Sekolah Kebangsaan Bukit Besi, Dungun Terengganu. Hai cikgu dan kawan-kawan semua. Hai. Bagus, terbaik. Seterusnya, kita nak berkenalan pula dengan adik Latifah. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sekolah Kebangsaan Nangga Pekan Pahang. Hai cikgu dan kawan-kawan semua. Hai Latifah. Okey, Aiman, hari ini saya nak bawa ada seorang anak murid kita jauh daripada Sarawak, Aiman. Siapa tu, cikgu? Silakan Mercy, perkenalkan diri anda. Wow. Silakan. Selamat sejahtera. Nama saya Merciful Cheris anak McLennan dari Sekolah Kebangsaan St. Mary Kuching, Sarawak. Hai kawan-kawan, hai cikgu. Hai. Itulah anak-anak kita pada hari ini, Aiman. Jadi inilah hero-hero remaja kita, cikgu. Betul. Baik. Jadi kita nak tahu, cikgu, apakah dia standard pembelajaran kita pada hari ini, cikgu? Okey. Hari ini kita akan belajar tentang tajuk dalam pendidikan kesihatan, di mana anak-anak murid ini nanti mereka akan belajar tentang ini dia. Mengenal pasti perubahan emosi dan juga naluri seksual remaja. Yang kedua, mereka akan belajar tentang bagaimana cara nak menunjukkan kemahiran mengurus perubahan emosi dan naluri seksual mereka secara positif. Dan akhir sekali, mereka akan mereka cipta penanda buku secara kreatif tentang cara mengurus naluri seksual mereka dengan baik. Itu dia, Aiman. Okey, cikgu. Ini objektif pembelajaran yang akan kita dapat sehingga ke akhir siaran kita pada hari ini, cikgu. Jadi kita nak
tanyalah murid-murid kita, ya ada yang senyum, ada yang tak berapa senyum cikgu. Betul. Apa perasaan dia orang hari ni? Betul. Jom kita tanya Aiman. Kalau Okey. Aiman hari ni apa perasaan Aiman? Saya rasa marah sangat. Sebab apa cikgu? Kenapa Man? Sepatutnya saya yang jadi ketua pengawas. Wow. Alah, saya dah pakai semat-semat cikgu. Betul. Baju pun colour biru dah. Okey. Tapi kawan saya Betul. dah dapat. Itu perasaan Aiman. Kita tanya pula pada anak-anak kita di atas talian. Okey, silakan. Siapa nak kongsi perasaan dia pada hari ini? Cikgu nak tanya dengan Nuha. Silakan Nuha. Ya, saya cikgu. Perasaan saya pada hari ini gembira dan seronok. Okey, boleh Nuha kongsi dengan cikgu kenapa Nuha berasa gembira dengan seronok? Saya rasa gembira kerana dapat berjumpa dengan cikgu dan rakan-rakan saya yang lain. Alhamdulillah, dia seronok sebab dia dapat jumpa dengan kita Aiman pada hari ini. Okey, terbaik. Tepuk tangan untuk Nuha. Yeay. Seterusnya, cikgu nak tanya dengan Mangales pula. Senyum Mangales kat situ. Mangales, kongsikan perasaan anda pada hari ini. Silakan. Ya, saya cikgu. Saya berasa sangat bersyukur dan gembira hari ini. Alhamdulillah. Okey, kenapa anda berasa bersyukur? Boleh kongsi dengan cikgu? Saya berasa bersyukur kerana dapat hadir pada hari ini bersama cikgu dan kawan-kawan semua. Bagus, terbaik. Saya Nuha, pun rasa seronok cikgu. Kan, kita seronok kan? Tepuk tangan untuk Mangales. Yeay. Jadi, apabila kita dapat melahirkan perasaan yang baik seperti anak-anak kita ni tadi, sebenarnya mereka akan menunjukkan tingkah laku yang positif pada hari tersebut. Jadi, cikgu akan kongsikan bersama dengan anak-anak murid yang di atas talian dan juga yang berada di rumah tentang apa itu emosi sebenarnya. Emosi ini adalah satu perasaan jiwa yang kuat dialami oleh sesiapa sahaja. Maksudnya manusia ni dia kena ada emosi. Betul tak Aiman? Betul cikgu. Tak ada yang tak ada emosi. Dia boleh perasaan marah, dia boleh perasaan dia jadi sedih, dia jadi teruja, macam-macam lagi. Seterusnya, mereka ini juga mempunyai naluri seksual. Naluri seksual adalah perasaan gairah yang mungkin mendorong kepada tingkah laku seksual. Jadi, semua orang mempunyai perasaan gairah ini, iaitu naluri seksual. Tetapi bagaimana cara mereka mengurus, itu adalah perkara yang lebih penting yang akan mereka belajar pada hari ini, Aiman. Jadi mengurus perasaan itu sangat penting cikgu. Betul, tepat sekali. Tapi tadi saya marah cikgu. Boleh ke saya berubah jadi gembira balik? Boleh. Boleh cikgu, tapi Boleh. selepas ini. Betul. Murid-murid mesti nak tahu kan macam mana kita boleh berubah emosi ni. Kita nak belajar dengan cikgu selepas ini. Jangan ke mana-mana, kembali selepas ini di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Baiklah, kembali bersama saya Aiman Sufian Azman di Didik TV KPM. Tak jadi nak marah dah cikgu. Sebab saya tengok murid-murid kita senyum je, seronok je pada hari ini. Jadi cikgu, ada ke perubahan emosi dalam kehidupan kita ni cikgu? Betul. Terima kasih kepada Aiman. Setiap manusia mempunyai emosi seperti yang kita belajar. Tetapi emosi kita boleh berubah. Kenapa? Sebab kita boleh berubah kerana kita manusia. Mula-mula tadi Aiman kan kata Aiman marah. Tapi kalau Aiman berjumpa dengan satu benda yang boleh menggembirakan Aiman, Aiman boleh jadi berasa sangat gembira. Betul, cikgu. Jadi inilah yang kita akan belajar pada hari ini, di mana emosiku berubah. Jadi anak-anak murid kita yang berada di atas talian sekarang ini, mereka akan melakukan aktiviti bersama dengan kita. Boleh Aiman? Boleh cikgu. Okey, kita mulakan. Terdapat 4 situasi perubahan emosi. Jadi anak-anak murid cikgu yang berada di atas talian. Okey, siapa nak mulakan dahulu untuk pilih situasinya? Silakan. Okey. Siapa nak mula dahulu? Siapa nak mula dahulu? Okey, silakan. Latifah. Okey, Latifah nak pilih situasi nombor berapa? Ya cikgu, saya memilih situasi yang pertama. Situasi yang pertama. Kita lihat sama-sama apa situasinya. Boleh kita minta Aiman untuk baca situasi nanti? Boleh cikgu. Okey, silakan Aiman. Baik, situasi pertama, Nabihah tersenyum apabila menerima kotak hadiah pemberian ayahnya. Namun tiba-tiba dia kecewa apabila mendapati isi kotak tersebut bukanlah barang diimpikannya. Berdasarkan situasi ini tadi, Latifah, boleh tak Latifah kongsikan dengan cikgu dan kawan-kawan yang lain apakah perubahan emosi yang dialami oleh Nabihah? Silakan Latifah. Ya cikgu, situasi Nabihah yang pertama ialah Nabihah sangat gembira.
Situasi kedua ialah Nabihah sangat kecewa kerana Nabihah tidak dapat barang yang dia impikan. Mula-mula tadi seronok sebab dapat kotak hadiah ni. Buka-buka rupanya tak dapat apa yang dia nak. Jadi dia berasa sangat kecewa. Berlaku perubahan emosi di situ daripada gembira kepada kecewa. Nak tanya dengan Latifah. Latifah, pernah tak Latifah melalui situasi seperti ini? Tidak, cikgu. Oh, tidak. Jadi apa yang Latifah nak, semua Latifah dapat. Semua Betul? dapat. Bagus. Terbaik untuk Latifah. Ya. Kita bagi 1 bintang untuk Latifah, Aiman. Bintang untuk Silakan. Latifah. Wow. Okey, cikgu. Bintang-bintang bersinar hari ini. Yalah, kadang-kadang nak mainan. Betul. Tapi dapat benda lain, cikgu. Betul. Okey. Okey. Seterusnya, kita pergi kepada situasi yang seterusnya. Okey. Siapa nak pilih situasi dia? Silakan. Mercy. Senyum di situ. Okey, silakan Mercy. Pilih. Saya memilih situasi yang ketiga. Situasi ketiga. Kita tengok sama-sama. Okey, silakan Aiman. Okey, situasi ketiga, Ramesh tersenyum lebar apabila melihat gambar kenangannya bersama-sama dengan ahli keluarga tercinta. Namun, air matanya tiba-tiba mengalir laju apabila terpandang wajah abangnya. Dengan intonasi suara tu tahu dah apa perasaan terakhir dia. Boleh Mercy kongsikan dengan cikgu dan rakan-rakan apakah perubahan emosi yang dialami oleh Ramesh? Silakan. Ya, saya cikgu. Pada mulanya, Ramesh berasa gembira melihat ahli keluarganya. Tetapi, tiba-tiba dia bertukar sedih kerana merindu abangnya. Bagus. Tepuk tangan untuk Mangales. Untuk Mercy. Okey, nampak tak perubahan emosi tersebut berlaku kerana apa? Kerana dia ada nilai dekat situ. Dia tengok gambar keluarga, dia berasa sangat seronok waktu tu. Aiman. Tapi bila dia teringat wajah ayahnya, wajah abangnya, okey, dia berasa menjadi sangat sedih. Yelah, jadi, cikgu. boleh berubah tak emosi kita? Boleh berubah. Mungkin abangnya sudah tidak ada, mungkin abangnya jauh daripada keluarga. Tetapi, bila dia dapat lihat gambar keluarga, dia berasa sangat gembira. Perubahan emosi inilah kita akan urus dan kita akan ajar anak-anak didik kita nanti bagaimana mereka perlu mengurus emosi tersebut. Okey, kita bagi 1 bintang untuk Mercy. Okey, maklumlah abang dia duduk asrama je. Dia duduk asrama. Tak dapat nak balik. Rindu buka dah puasa dia dengan sekali. abang dia. Betul. Okey, tepuk tangan untuk Mercy. Seterusnya, kita nak masuk situasi yang seterusnya. Okey, siapa nak pilih situasi yang seterusnya? Okey. Situasi terusnya. Mangales, silakan. Ya, saya cikgu. Saya memilih situasi 2. Situasi 2. Jom kita tengok sama-sama ya. Okey, silakan Aiman. Situasi kedua. Okey, situasi kedua. Ahmeng menangis teresak-esak kerana tidak dapat menerima teguran daripada ibunya. Namun, hatinya berbunga-bunga apabila melihat ibunya memasak makanan kegemarannya. Semua orang pernah melalui saat-saat seperti ini. Mangales, kongsikan dengan cikgu apa perubahan emosi yang dialami oleh Ahmeng. Silakan. Ya, saya cikgu. Emosi pertama yang dialami oleh Ahmeng ialah sedih. Tetapi cikgu, emosi dia berubah menjadi gembira apabila melihat ibunya memasak makanan kegemarannya. Betul. Tepat sekali. Tepuk tangan untuk Mangales. Kita bagi 1 bintang untuk Mangales. Okey. Pandai mak dia pujuk bagus, kan, cikgu, kan? hebat, terbaik. Kita nak Pujuk tanya anak. Mangales. Alang-alang Mangales dah jawab situasi ni. Okey. Mangales, pernah tak anda melalui situasi seperti ini? Pernah cikgu? Pernah. Jadi, bila ibu anda masak makanan kegemaran anda berasa sangat seronok. Kongsikan dengan cikgu dan kawan-kawan apa makanan kegemaran anda. Okey. Ya, saya cikgu. Makanan kegemaran saya ialah sup ayam. Wow, sup Sup ayam. Terbaik. Tepuk tangan untuk Mangales. Okey. Wow. Nampak macam Aiman telah naik Leo dah. Sabar dulu kejap Aiman. je. Sabar dulu Aiman. Okey, kita teruskan untuk situasi yang terakhir. Dah tak ada dah lagi. Satu je lagi tinggal. Siapa nak pilih situasi yang seterusnya? Silakan. Siapa nak? Ya, adik Nuha. Silakan. Situasi yang keempat. Silakan Baik. Aiman. Situasi keempat, dengan penuh perhatian Lisa mendengar cerita yang disampaikan oleh Wani. Tiba-tiba, air muka Lisa berubah
apabila cerita tersebut seolah-olah merujuk tentang dirinya. Nampak situasi ini, Nuha? Okey, boleh Nuha kongsikan dengan cikgu apakah perubahan emosi yang dialami oleh Lisa? Silakan. Ya, saya cikgu. Emosi pertama yang Lisa alami ialah teruja. Tetapi emosinya berubah menjadi sensitif apabila dia berasa seolah-olah kawannya bercakap tentang dirinya. Jadi dia berubah apabila dia merasakan orang bercakap tentang dirinya. Dekat situ kita nampak rupanya Lisa ni dia sensitif. Jadi kita nak tanya kepada Nuha. Nuha, apa yang Nuha faham dengan perkataan sensitif dalam situasi seperti ini? Apa dia, Nuha? Okey, boleh buka mikrofon? Okey. Sensitif itu ialah seperti terasa. Terasa. Bila dia meningkat remaja, masa kecil-kecil dulu tak terasa benda-benda macam ni, betul tak, Aiman? Betul, cikgu. Tapi bila dah makin meningkat dewasa, dia mula jadi lebih terasa, lebih sensitif. Jadi inilah perubahan emosi yang dilalui oleh mereka. Tepuk tangan untuk Nuha dan kita bagi 1 bintang untuk Nuha. 1 bintang untuk Nuha. Terbaik. Anda semua hebat-hebat. Tak baik tau mengata orang. Jangan. Okey, cikgu. Seterusnya, alhamdulillah, keempat-empat situasi ini telah pun berjaya dijawab oleh anak-anak murid kita dan mereka semua adalah murid yang terbaik. Boleh kita teruskan lagi, Aiman? Boleh, cikgu. Tapi apa emosi yang positif dan emosi yang negatif, cikgu? Emosi yang positif dan emosi yang negatif ini ianya ada pada dalam diri kita. Kadang-kadang kita lihat menangis itu satu benda yang negatif. Tapi sebenarnya kalau kita dalam keadaan yang mungkin kita stres, bila kita menangis ianya boleh meringankan rasa stres kita. So ianya boleh jadi satu benda positif. Dan perasaan-perasaan seperti ini kita kena urus dengan baik. Okey, kalau kita gembira, kita nampak ianya jadi satu benda positif. Tapi kalau gembira terlalu sehingga kita tak boleh nak kawal diri kita, ianya boleh jadi negatif. Sebab orang lain pun tak selesa dengan kita, betul tak? Betul. Okey. Macam mana kita nak urus tu, cikgu? Betul tu, Aiman. Jadi bagaimana cara kita nak urus emosi diri kita? Kita lihat bersama-sama ni. Emosi ini perlu diurus dengan pelbagai cara. Setiap orang mempunyai cara yang berbeza. Kita tanya anak-anak kita dulu, boleh? Boleh, cikgu. Okey, siapa boleh kongsi dengan cikgu bagaimana cara anda nak mengurus rasa kesedihan anda? Siapa boleh kongsi dengan cikgu? Okey, Mangalis. Oh, cepat Mangalis angkat tangan. Silakan Mangalis, penuh semangat. Ya, saya cikgu. Jika saya berasa sedih, saya akan meluahkan perasaan saya kepada ibu atau ahli keluarga lain saya. Nampak tu? Sekiranya dia rasa sedih, dia akan luahkan kepada ibu ataupun ahli keluarga yang lain. Ingat, orang yang boleh kita percayai, kita kena boleh luahkan perasaan. Jangan kita luah dengan orang yang kita tak boleh percaya. Hari ini kita luahkan, besok semua orang tahu dah. Jadi kita kena pandai memilih siapa orang yang paling kita percaya. Kalau di sekolah, kita boleh luahkan kepada guru kaunseling, guru bimbingan dan guru-guru yang dia rasa dia boleh dekat dengan cikgu tersebut. Okey, bagus. Terbaik. Tepuk tangan untuk Mangalis. Kita bagi 1 bintang untuk dia. Boleh, Aiman? Boleh, cikgu. Okey, seterusnya. Siapa boleh kongsi dengan cikgu bagaimana cara anda urus rasa marah pula? Siapa boleh? Silakan. Silakan. Mercy. Ya, saya cikgu. Apabila saya berasa marah, saya akan cuba bertenang dengan melakukan aktiviti bersukan. Bertenang dengan melakukan aktiviti bersukan. Cikgu nak tanya dengan Mercy. Mercy, kalau awak rasa marah tiba-tiba, lepas tu awak tenangkan diri awak pergi bersukan. Sukan apa yang awak akan lakukan? Boleh kongsi dengan cikgu? Ya, saya cikgu. Saya suka bermain badminton. Bermain badminton. Kalau Aiman pula, sukan apa, Aiman? Saya suka main bola, cikgu. Suka main bola. Sebab bila kita melakukan aktiviti-aktiviti beriadah bersukan, kita boleh menenangkan diri kita. Betul, cikgu. Kita boleh mengurangkan sedikit rasa kemarahan kita. Betul tak, Aiman? Betul, cikgu. Jadi, cikgu nak kongsikan dekat sini, ini antara contoh langkah yang boleh diambil untuk kita mengawal kemarahan kita. Yang pertama, sekiranya kita marah, perkara pertama, beredar dari punca kemarahan. Jangan tunggu situ lama-lama. Kalau kita tunggu situ lama-lama, makin kita panas, macam-macam boleh berlaku, Aiman. Betul. Jadi kita kena beredar dari kemarahan. Yang kedua, rehatkan diri kita. Sebab bila badan kita panas, kita sedang marah, kita perlu tenangkan diri kita. Seterusnya, tarik nafas dan lepaskan pelan-pelan. Okey, cikgu nak ajak Aiman dengan anak-anak yang berada di atas talian. Jom kita tarik nafas. Hembus pelan-pelan.
Tarik nafas. Hembus perlahan. Okey, kita nak tanya boleh? Apa perasaan anak-anak cikgu selepas anda tarik nafas dan hembus perlahan? Siapa boleh kongsi dengan saya? Silakan. Berebut. Okey, kita minta Latifah. Silakan Latifah. Ya, saya cikgu. Saya berasa sangat lega. Lepas kita tarik nafas, kita hembus, dia berasa sangat lega. Itu adalah salah satu cara kita untuk kawal kemarahan kita. Okey, seterusnya cikgu nampak Nuha tadi angkat tangan. Nuha, kongsi dengan cikgu. Apa Nuha rasa? Ya, saya cikgu. Saya merasa tenang selepas menarik nafas. Berasa tenang. Bila tenang, benda yang panas, mestilah kita kena cari benda yang sejuk untuk menyejukkan badan. Betul, cikgu. Jadi dengan tarik nafas, kita akan jadi lebih tenang. Jadi murid-murid kita dah jawab soalan-soalan ini dengan betul, cikgu. Kita nak bagi bintang ke? Boleh, kita boleh bagi bintang untuk mereka. Silakan. Okey, baik cikgu. Anda semua memang hebat, terbaik. Jadi ini di antara cara untuk kita nak mengatasi contoh langkah yang boleh diambil ketika mengawal kemarahan, cikgu. Okey, mungkin ini satu perkara yang cukup baik bila mana kita dapat mengawal kemarahan, cikgu. Apa kesan positif kalau kita dapat mengawal kemarahan, cikgu? Okey. Terima kasih Aiman. Apabila kita dapat mengawal kemarahan kita dengan baik, bermakna kita boleh menunjukkan tingkah laku yang baik. Kalau kita tak boleh kawal kemarahan kita dengan baik, mungkin kita akan melakukan luar daripada benda yang tak sepatutnya yang kita tak ingini. Jadi penting untuk kita kawal kemarahan kita. Sebab marah ni semua orang pernah marah. Aiman pernah marah? Oh, saya pernah marah. Tadi baru marah, cikgu. Jadi Aiman, kalau Aiman marah, apa cara yang Aiman buat untuk kawal kemarahan Aiman? Saya akan ambil uduk, cikgu. Sebab cikgu sebut tadi panas kan? Dia kena sejuk balik. Betul, tepat sekali Aiman. Itulah setiap orang mempunyai cara masing-masing untuk mengawal kemarahan. Dan kena ingat, setiap apa yang berlaku sebenarnya ada hikmah. Hikmah-hikmah inilah nanti kita kena sedar bahawa okey, saya marah. Kalau saya tak bertindak dengan cara yang betul, mungkin boleh menyebabkan perkara lain berlaku. Betul. Jadi kita perlu ingat berfikiran positif itu di mana-mana saja kita berada. Kalau contoh kita marah kepada seseorang, mungkin kita marah kerana perasaan kita tak suka kepada dia. Tetapi bila kita berfikiran positif, setiap orang mempunyai kelemahan masing-masing. Setiap orang ada cara masing-masing. Kita kena belajar saling menerima antara satu sama lain. Yang paling penting, cikgu, bertenang. Okey, kita bertenang sekejap. Kita bertenang dulu. Kita akan kembali selepas ini di Didik TV KPM. Jangan ke mana-mana. Didik TV KPM. Baiklah, kembali bersama saya Aiman Sufian Azman di Didik TV KPM. Dan setiap orang di luar sana, tak kira saya ke cikgu ke kan, kita pernah alami saat kita waktu kecil-kecil dulu main-main guli, berangkat dan sebagainya, dan kita meningkat sekolah rendah, dan kita meningkat remaja, cikgu, dan kita meningkat dewasa. Betul. Dan setiap perubahan kita itu ada perubahan pada diri kita. Betul. Jadi tapi persoalannya, cikgu, macam mana kita nak mengurus, ya cikgu, mengurus dengan bijak perubahan emosi yang ada pada diri kita ni, cikgu. Betul. Okey, terima kasih kepada Aiman. Kata kuncinya adalah uruslah dengan bijak. Sebab kalau kita tak urus dengan bijak, macam-macam boleh berlaku. Betul tak Aiman? Betul, cikgu. Jadi antara langkah-langkah yang kita boleh amalkan untuk kita kawal emosi kita, kawal naluri seksual kita dengan cara ini contohnya. Yang pertama, kita boleh berbincang masalah dengan ibu bapa. Sebab ibu bapa ni dia sangat dekat dengan anak-anak. Jadi bila mereka berbincang, dia luahkan perasaan, ibu dan ayah akan mengambil tahu tentang apa yang anak mereka bagi tahu. Jadi dekat situ mereka boleh membimbing anak-anak mereka. Selain daripada itu, mereka juga boleh berjumpa dengan guru kaunseling di sekolah. Jadi bermakna anak-anak murid kita ni tidak hanya kata orang kita tinggalkan di rumah bersama ibu ayah, tapi bila dia di sekolah, mereka ada guru kaunseling. Dan guru kaunseling ini dia memang kemahiran dia untuk boleh membimbing, boleh kata orang memberi panduan kepada murid kita bagaimana cara nak mengawal dan mengurus perubahan emosi remaja. Sebab remaja ni usia 12 hingga 24 ni, orang kata jiwa dia tengah kacau waktu tu. Jiwa kacau, cikgu. Jadi dia perlukan orang untuk bagi bimbingan kepada dia.
Aiman. Tapi cikgu, saya kalau ni saya suka cerita pada kawan lah cikgu. Nak cerita pada mak ayah takut. Okey. Macam Aiman nak cerita pada kawan, boleh ke tidak? Okey, ada caranya Aiman. Ada caranya cikgu. Nak luahkan, nak cerita kepada kawan boleh, tapi cari kawan yang boleh dipercayai. Oh. Cari kawan boleh dipercayai. Jangan cari kawan hari ni cerita, lepas tu satu sekolah tahu. Lepas tu satu perubahan tahu. Jangan Aiman. Okey, kita nak kawan yang boleh mendengar kisah kita, menjaga rahsia kita dan dia boleh membimbing kita. Sebab itulah jangan salah pilih kawan. Baiklah cerita dengan mak kan? Betul. Baik cikgu. Seterusnya, kita juga perlu sentiasa bersyukur sebab perubahan yang kita alami dalam hidup kita ni, emosi kita ni, ianya selaras dengan peringkat umur kita. Masa kita kecil-kecil dulu kita bermain, kita tak rasa apa-apa pun. Orang kata kita, awak ni, macam ni, tak terasa. Tapi bila meningkat remaja ni, kita mula jadi lebih sensitif. Tapi teguran-teguran yang dibuat kepada kita, emosi yang berlaku pada diri kita ini, sebenarnya kita perlu terima. Sebab apa? Perubahan ini untuk menjadikan kita jadi manusia yang lebih bersyukur dengan perubahan tersebut. Seterusnya, ini yang paling penting. Sentiasa berfikiran positif. Bukan mudah kita nak didik anak-anak kita daripada kecil ni untuk berfikiran positif. Betul. Tetapi mereka perlu ingat satu perkara. Sekiranya mereka berfikiran positif, semua benda yang negatif akan jadi positif. Bermakna mereka boleh bawa diri mereka ke mana saja mereka pergi, walaupun berbeza pandangan dan pendapat, tapi mereka boleh duduk bersama-sama, hidup bersama-sama dan berbincang bersama-sama. Macam kita lihat anak-anak kita pada hari ini, Aiman. Walaupun mereka datang daripada latar belakang yang berbeza, seorang daripada Terengganu, daripada Sarawak, daripada Pahang, daripada Johor, tapi mereka boleh belajar bersama-sama. Nampak? Emosi mereka sehari ini ceria, mengalis, daripada tadi senyum, menunjukkan dia bersemangat nak belajar bersama dengan kita pada hari ini. Aiman. Bayang cikgu dulu waktu darjah 1 bedak penuh muka dekat muka cikgu. Betul. Tapi sekarang ni kalau keluar nak kena ada jambul. Betul. Di kepala cikgu. Betul, tepat sekali itu. Sebab apa? Kita nak menjaga diri kita. Semakin kita meningkat remaja, meningkat dewasa, kita perlu menjaga diri kita seeloknya. Okey cikgu. Okey, seterusnya pula, bagaimana cara kita nak mengurus naluri seksual remaja? Benda ini memang ada dalam pada diri manusia. Okey, semua manusia dia ada fitrah dia masing-masing di mana dia inginkan sesuatu. Dia suka tengok benda yang cantik. Dia suka tengok ini dan sebagainya. Tapi kita kena urus benda ini dengan baik. Sebab kalau kita tak urus dengan baik, macam-macam boleh berlaku, Aiman. Betul cikgu. Jadi, bagaimana cara nak mengurus? Yang pertama, menyertai program berbentuk keagamaan. Okey, apa contoh bentuk keagamaan, Aiman? Boleh Aiman kongsi dengan saya? Kita boleh solat tarawih berjemaah cikgu. Betul. Bila kita solat tarawih berjemaah, apa kita rasa? Kita rasa macam seronok sebab kita dapat bersama-sama menunaikan ibadah. Betul? Betul cikgu. Yang pertama. Okey, seterusnya kita boleh juga melakukan aktiviti kemasyarakatan. Cikgu nak tanya dengan anak-anak murid cikgu di atas talian. Siapa boleh kongsi dengan cikgu contoh aktiviti kemasyarakatan? Siapa boleh kongsi? Okey, kemasyarakatan apa tu? Kemasyarakatan. Kan Silakan. biasa kita ada buat program kat sekolah tu. Apa tu dengan cikgu, dengan ibu bapa. Siapa nak cuba? Siapa nak cuba? Silakan. Silakan. Okey, baik cikgu. Saya tolong murid-murid kita boleh cikgu? Boleh. Sebenarnya mereka ni malu-malu. Malulah cikgu. Okey, baik. Jadi biasa kalau dekat sekolah tu cikgu dengan ibu bapa kita buat aktiviti gotong royong. Betul ke cikgu? Tepat sekali. Itu antara salah satu contoh aktiviti kemasyarakatan, iaitu aktiviti gotong royong. Bila kita bergotong royong, kita bukan seorang-seorang. Betul tak, Aiman? Betul cikgu. Kita beramai-ramai. Jadi kita jumpa ramai orang. Kalau kita jumpa 10 orang, 10 emosi kita akan jumpa. 10 perangai kita jumpa. Tapi kita boleh hidup bersama-sama kan? Betul cikgu. Kita boleh urus diri kita dengan mereka untuk bekerja bersama-sama kan? Jadi itulah salah satu aktiviti kita untuk urus naluri seksual remaja kita. Daripada dia duduk terkenang, terfikir, lebih baik dia buat aktiviti kemasyarakatan. So dia boleh kurangkan sedikit perasaan gairah dia tu tadi. Seterusnya, melakukan aktiviti beriadah dan bersukan. Yang ni majoriti daripada anak-anak kita dia suka lakukan benda ni. Dia suka bermain. Sebab bermain itu sambil mereka boleh belajar, sambil mereka boleh jadikan tubuh badan mereka sihat. Macam Mercy bagi tahu tadi, bila dia rasa macam nak marah, dia akan cuba untuk pergi bersukan seperti bermain badminton, Aiman tadi bermain bola. Jadi bila melakukan aktiviti beriadah seperti ini, kita sebenarnya sedang mengurus diri kita untuk jadi
supaya bila kita berjumpa dengan orang, kita tahu bagaimana kita nak berinteraksi dengan orang. Bila kita jumpa dengan seseorang, kita tahu apa perlu saya buat bila jumpa dengan orang. Tadi naluri seksual, cikgu kata perasaan gairah kan. Jadi bila kita ada perasaan gairah, kita kena kawal perasaan gairah kita tersebut supaya kita berada dalam diri kita dalam keadaan sedar, dan insya-Allah anak-anak murid cikgu nanti dia boleh jadi murid yang terbaik bila dia boleh urus naluri seksual mereka dengan baik. Kalau saya tengok pengurusan ni cikgu, maknanya kita tak boleh duduk seorang-seorang lah cikgu. Betul. Sebenarnya ada orang ambil pendekatan tak Aiman, bila dia rasa sedih dia nak duduk seorang-seorang. Kalau saya tanya Aiman, boleh ke Aiman nak duduk seorang-seorang? Ui, nanti jadi gila nanti cikgu. Bahaya. Sorak-sorak kan. Bahaya kan? Sebab dia ada kesan-kesan dia. Duduk seorang, hidup jadi tak tenang, teringat macam-macam. Jadi dia boleh duduk seorang tapi jangan duduk terlalu lama. Okey, dia kena ada orang yang dia boleh luahkan perasaan tersebut. Okey, itu yang benda paling penting. Okey, jadi Aiman, kita nak bawa anak-anak murid kita ni nak buat satu aktiviti hari ini. Wow, apa boleh? aktiviti tu cikgu? Okey, aktivitinya adalah ini. Mereka akan menghasilkan satu penanda buku yang kreatif. Okey, yang kreatif tentang cara mengurus emosi dan naluri seksual secara positif. Jadi, penanda buku ni boleh diperbuat daripada pelbagai bentuk, boleh menggunakan apa-apa saja bahan. Yang penting, bila mereka buka buku, ada penanda buku kat situ, mereka boleh ingat. Oh, apabila saya marah, saya kena urus emosi saya dengan baik. Mungkin bila mereka baca tu, mereka boleh ingat bagaimana cara mereka perlu mengurus emosi mereka. Jadi, Aiman, di atas meja Aiman, cikgu letakkan dah beberapa penanda buku. Baik, jadi, hari ini kita nak ajak Aiman dengan anak-anak murid kita di atas talian, kita nak buat penanda buku sama-sama, boleh? Boleh cikgu. Boleh. Okey, silakan. Okey, anak-anak murid cikgu yang berada di atas talian, anda boleh keluarkan penanda buku anda. Okey, anda boleh hias penanda buku anda tersebut dan boleh buat dalam pelbagai bentuk. Yang penting ianya sangat menarik perhatian. Bila kita buka, kita akan ingat sentiasa. Okey, silakan Aiman. Okey, anak-anak murid cikgu, silakan. Anda boleh mula untuk membuat penanda buku secara kreatif. Okey cikgu. Maknanya kita nak kena tulis kata-kata semangat yang positif lah cikgu ya. Betul. Okey. Okey. Maknanya murid-murid kita di rumah pun boleh buat sama-sama dengan kami semua, okey? Betul. Dan bahan-bahan ini nanti anak-anak murid kita boleh dapatkan di laman portal Sumberku. Okey, baik cikgu. Jadi saya dah siap lah cikgu. Oh, nampak Aiman siap cepat dah. Semangat ni. Ni nak letak dekat mana cikgu? Kalau penanda buku nak letak kat mana Aiman? Letak kat buku cikgu. Letak kat buku lah Aiman. Betul tak? Okey, anak-anak cikgu dekat atas talian dah siap ke belum? Dah siap? Okey, dah siap, boleh tunjuk dengan cikgu dan Abang Aiman? Tengok siapa lagi lawa. Abang Aiman kita tengok siapa yang lagi cantik. Okey, tunjuk. Ni Abang Aiman punya. Okey, mana tunjuk? Wah, masih ada bunga-bunga lah Aiman. Ada bunga-bunga lagi cikgu. Wah, okey. Boleh tak kita nak tahu apa yang mereka tulis dekat situ? Okey, kita tanya Aiman dululah. Okey, Aiman, apa yang Aiman tulis kat situ Aiman? Baik cikgu, sebab tadi cikgu dah kata jangan marah. Jadi bila saya bersabar daripada marah tadi cikgu, saya rasa macam indah sangat. Saya rasa tenang je kan. Sebab tu saya tulis cikgu, sabar itu indah. Hebat untuk Aiman. Tepuk tangan untuk Abang Aiman kita. Sabar itu indah. Bila emosi kita sedang membuak-buak, so kita kena sabar. Sebab sabar itu indah, kesannya lebih baik selepas itu. Okey Aiman, kita tengok hasil kerja mereka pula Aiman. Okey, sila tunjukkan hasil kerja anda. Okey Aiman, pilih siapa yang Aiman nak dahulu? Saya nak Nuha dululah. Nuha, okey. Nuha. Ada bunga-bunga. Okey, Nuha, boleh kongsikan dengan cikgu apakah kata-kata yang Nuha tulis dekat penanda buku tersebut? Saya cikgu, saya tulis berfikirlah positif selalu. Berfikiran positif selalu. Okey, terbaik. Tepuk tangan untuk Nuha. Kita bagi 1 bintang untuk Nuha. Hebat mereka ni. Cikgu, saya tengok mengalis macam nak tak sabar dah. Daripada tadi mengalis. Okey, kita jumpa pula mengalis. Silakan mengalis. Ya, saya cikgu. Okey, apa kata-kata yang mengalis tulis dekat penanda buku mengalis? Cantiknya. Silakan mengalis. Saya tulis pada penanda buku sentiasa berfikir positif. Sentiasa berfikiran positif. Terbaik. Tepuk tangan untuk mengalis. Kita bagi sentiasa berfikiran positif. Betul, cikgu. kita bagi bintang untuk mengalis. Aiman. Okey, seterusnya kita nak minta siapa lagi Aiman? Latifah. Silakan Latifah. Okey.
Ya, saya cikgu, saya tulis saya selalu berfikiran positif. Kebanyakan anak-anak murid kita dia letak berfikiran positif sebab mereka tahu bila mereka berfikiran positif bermakna mereka akan boleh mengurus kehidupan mereka dengan baik, terbaik. Nak tanya Latifah, Latifah guna apa buat penanda buku? Silakan. Saya menggunakan batang aiskrim. Batang aiskrim pun kita boleh buat untuk buat penanda buku terbaik. Tepuk tangan untuk Latifah. Wow. Bagi bintang untuk dia, Aiman. Bagi Terbaik bintang. mereka ni. Penuh dengan semangat. Okey. Akhir sekali. Yang ni yang hebat ni cikgu ni. Kita Mercy. tengok dia. Walaupun dia jauh berada di Sarawak, tapi dia dekat di hati kita. Silakan, Mercy. Kongsikan dengan cikgu. Apa yang anda tulis dalam penanda buku anda? Ya, saya cikgu. Saya tulis, stay positive, better days are coming your way. Wow. Maksudnya, Okey. sentiasa berfikiran positif kerana setiap apa yang terjadi akan digantikan dengan yang lebih baik. Hebat kata-kata tu. Setiap apa yang berlaku akan digantikan dengan lebih baik lagi selepas itu. Sebab tu tadi kata sabar itu indah. Dia dapat indah iaitu kebaikannya selepas itu. Tepuk tangan untuk Mercy. Bagi bintang untuk dia, Aiman. Hebat mereka ni. Lihat murid kita ni banyak membawa kepada pemikiran yang positif. Betul. Tapi cikgu, macam mana kita nak, yalah, mungkin kita ada minat kepada seseorang, cikgu. Tapi kita nak cerita kepada ibu ayah tu, kita rasa malu lah, cikgu. Cikgu ada tips tak? Okey. Bila kita minat pada seseorang, pada usia awal remaja ini, dia nak kongsikan kepada orang lain dengan ibu ayah dia mungkin agak susah sedikit. So dia akan suka kongsikan dengan kawan-kawan dia. Okey, bagaimana cara mereka nak berkongsi, bagaimana cara mereka nak mengurus? Perkara nombor satu sekali, mereka perlu ingat bahawa pada usia ini memang normal, semua orang mempunyai perasaan suka, perasaan cinta tersebut. Tapi perlu kawal diri anda dengan baik. Cara nak mengawalnya adalah anda perlu fikir pada tahap ini di mana anda berada. Anda masih lagi belajar, masih lagi memerlukan bimbingan dan sebagainya. Jadi tak salah untuk berkawan dahulu. Janganlah terus cinta-cinta monyet. Bahaya tu, Aiman. Jadi bila mereka belajar dahulu, tanamkan sikap dalam diri mereka untuk teruskan belajar, nak jadi orang yang berjaya. Itu tadi, berfikiran positif. Maksudnya, fikir yang terbaik untuk masa depan mereka. Jadi, insya-Allah, mereka akan boleh mengurus melalui session dengan baik. Maknanya sibukkan diri dengan perkara berfaedah. Betul. Okey, saya suka nasihat cikgu tadi. Baik murid-murid, kita nak berehat seketika dan kembali selepas ini di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Saya baru sedar sekarang, cikgu, ya. Yalah, kawan saya terpilih jadi ketua pengawas. Saya ni jadi ketua kelas je. Okey. Tapi itulah, cikgu. Bila saya fikir balik, kita ni kadang kena bersyukur, cikgu. Betul tu, apa yang Aiman. kita ada kan, apa yang kita bawa basikal. Kalau kita naik motor, bersyukur kita ada basikal juga kan. Betul tu, Jadi Aiman. ini salah satu cara untuk kita nak mengawal emosi kita. Betul ke, cikgu? Betul tu, Aiman. Apa yang Aiman ceritakan itu tadi, betul. Apabila kita berlakunya perubahan emosi, perkara pertama sekali adalah untuk menerima hakikat bahawa kita ni meningkat remaja, meningkat dewasa, akan berlaku perubahan. Okey. Jadi bila berlaku perubahan, kita kena terima. Bila kita terima, maka kita bersyukur seadanya apa yang ada pada diri kita. Jangan lihat kekurangan pada diri kita sehingga kita tak boleh nak buat apa-apa. Tapi kita kena belajar bersyukur. Jadi, Aiman, dalam pembelajaran kita pada hari ini, kita kena belajar untuk menerima kelebihan dan kekurangan dalam diri. Kelebihan dan kekurangan itu ada pada semua orang. Jadi, murid-murid yang berada di atas talian dengan murid-murid yang berada di rumah kena mengenal pasti apa kelebihan dalam diri dia, apa kelebihan kekurangan dalam diri dia. Maka terima semua kelebihan dan kekurangan itu sebagai salah satu keistimewaan anda. Itu yang pertama. Yang kedua, perubahan ini adalah satu perjalanan, Pak Aiman. Dan pengalaman dalam kehidupan. Pada usia 12 tahun, mereka mengalami situasi seperti ini. Bila mereka meningkat lagi dewasa,
pengalaman dia lain pula. Jadi pengalaman-pengalaman ini adalah satu perjalanan untuk mereka lalui. Mereka tak semestinya pada usia begini mereka berubah emosi. Sampai ketua pun ada berlaku perubahan emosi. Jadi pengalaman yang mereka lalui ini akan mematangkan mereka bagaimana nak mengurus dengan sebaiknya. Seterusnya, pengurusan emosi perlu diurus secara bijaksana dan terkawal. Ingat, emosi kita ni datang daripada dalam diri kita. Datang daripada perasaan kita, hati kita ni. Kita perlu urus dengan bijak. Macam kita main bola. Kalau kita ikut perasaan kita, Kak Aiman, kita nak jaringkan gol sahaja. Betul tak, Aiman? Betul, cikgu. Tapi kita kena ingat, kita hidup secara berpasukan. Kita ada kawan-kawan kita yang lain. Betul tak? Betul. Jadi, hasil daripada rumusan yang cikgu boleh buat ini, cikgu nak tanya juga kepada anak-anak murid cikgu, boleh? Boleh, cikgu. Siapa boleh kongsi dengan cikgu apa yang anda dah boleh belajar pada hari ini? Silakan. Siapa nak cuba? Okey, silakan. Kita minta Nuha. Silakan, Nuha. Apa yang anda boleh belajar pada hari ini, Nuha? Ya, cikgu. Hari ini saya belajar tentang cara mengawal emosi. Cara mengawal emosi. Bagus, alhamdulillah. Terbaik, tepuk tangan untuk Nuha. Seterusnya, tadi cikgu nampak Mang Ales ada angkat tangan. Silakan, Mang Ales. Apa yang anda dah boleh pelajari pada hari ini? Ya, saya cikgu. Pada hari ini saya belajar cara-cara mengawal dan mengurus semua emosi saya. Bagus. Terbaik, tepuk tangan untuk Mang Ales. Alright. Okey. Cikgu nak persilakan Mercy pula. Mercy, apa yang anda dah belajar pada hari ini? Ya, saya cikgu. Saya belajar menerima perubahan diri saya. Dia belajar menerima perubahan pada diri dia. Terbaik. Dan akhir sekali, silakan Latifah. Ya, saya cikgu. Hari ini saya belajar untuk mengawal diri. Belajar mengawal diri, belajar mengawal emosi. Terbaik, tepuk tangan untuk Latifah. Jadi keempat-empat anak murid cikgu yang berada di atas talian pada hari ini, mereka telah pun menunjukkan prestasi yang sangat bagus. Bagaimana prestasi mereka ni, cikgu? Kita nak bagi berapa markah kepada mereka ni? Kita boleh bagi mereka markah penuh pada hari ini. Sebab apa? Sebab di akhir ini mereka boleh mengaplikasikan apa yang perlu mereka buat untuk mengawal emosi mereka. Terbaik. Kita bagi tepukan yang gemuruh untuk mereka, Aiman. Baik, cikgu. Kepada murid-murid kita, kalau nak dapatkan bahan-bahan yang kita pelajari pada hari ini, di mana, cikgu? Okey, bahan-bahan untuk pembelajaran ini boleh didapatkan di portal Delima Sumberku Aiman. Okey, baik, cikgu. Saya, bila saya dah meningkat dewasa ni, cikgu, saya nak minta tips daripada cikgu. Yang pertama tadi, saya dah dapat daripada cikgu, kita kena sibukkan diri kita kepada perkara bermanfaat. Mungkin cikgu boleh tinggalkan lagi tips. Apa lagi tips untuk kita nak hindarkan diri kita daripada perkara-perkara negatif, cikgu? Okey, terima kasih, Aiman. Kita boleh buat satu lagi perkara, Aiman, iaitu kita kena sentiasa berfikiran bahawa kehidupan kita ini ada banyak jalan yang kita boleh pilih. Banyak jalan? Banyak jalan. Jadi, kita boleh pilih jalan sama ada kita nak ke jalan, nak pergi ke satu tempat, ada banyak jalan, kan? Jadi, kita boleh pilih mana-mana jalan tersebut. Pilihan itu terletak pada diri kita. Jadi, kita kena bijak memilih jalan dengan membuat pilihan yang betul. Antara yang kita boleh buat adalah, yang pertama, kita hidup berkawan. Jadikan hidup berkawan itu sebagai tempat untuk kita menimba pengalaman. Yang kedua, kita juga ada ibu bapa kita di rumah. Jadi, jadikan ibu bapa kita itu sebagai role model kita. Jadi, perkara paling penting adalah, Aiman, sekeliling kita ini, semua yang berada dekat sekeliling kita, ibu bapa kita, keluarga kita, kawan-kawan kita, mereka adalah orang penting bersama dengan kita. Jadi, hidup bermasyarakat. Berkawanlah dengan sesiapa sahaja. Betul. Okey? Berikanlah masa kita kepada ibu bapa kita untuk mereka mengenali kita dengan lebih lanjut bila kita berlaku perubahan emosi seperti ini. Okey, baik, cikgu. Maknanya kita kena duduk dengan orang-orang positif. Terutama dengan ibu ayah yang kita sayang. Baik, cikgu. Saya rasa seronok bersama dengan cikgu. Tak jadi nak marah dah. Okey, baik. Dan selepas ini, katanya kita nak nyanyi bersama dengan cikgu. Okey, kepada murid-murid sekalian, jom kita nyanyi sama-sama. Tapi sebelum tu, kita nak ucapkan terima kasih kepada murid-murid yang bersama dengan kita pada hari ini dan juga murid-murid di rumah. Ada rezeki kita jumpa lagi. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jom kita nyanyi bersama.
Okey, cikgu. Okey, saya mula dulu Aiman. Dalam hidup ini banyak cubaan, mesti ditempuh dengan semangat. Jangan bersedih bila dihina, teruslah bangkit penuh harapan. Ada waktu kita berasa sedih, Rasa gembira sangat teruja, perasaan marah tak dapat elak, perlu diurus dengan bijak. Oh remaja, anak muda, jadi insan yang bijaksana, pandai urus emosi dan juga kehidupanmu. Mari Aiman. Jika kamu beremosi, tenangkanlah diri, jangan marah-marah. Kawal dengan baik, tarik nafas dalam fikir yang positif. Senyum-senyum selalu, hati jadi girang, hidupkan bahagia. Gaya hidup yang positif, jadikan amalan. Perubahan dalam diri, terima seadanya. Terbaik, cikgu. Kita Didik TV KPM